Baik, kita terus bersama dalam Wanita Hari Ini. Baik, hari ini kita akan masak sup. Variasi masakan sup, pelbagai jenis sup kami akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi terlebih dahulu Fiza, kenapa kan? Kalau bila kita cakap pasal sup, kita tahu tadi, saya dah sebut dah rasanya masin, campuran dia berkuah. Tapi kadang-kadang bila orang sakit tu, saya ingat awak sendiri hari tu dekat Instagram awak, bila awak kata awak sakit kepala, saya rasa nak makan sup lah. Kenapa tu? Awak suka intai kan? Tak, kalau kebiasaannya kan, ibu-ibu kita, saya kira ini dalam kalangan masyarakat kita jugalah, tak kira masyarakat Melayu, India ataupun Cina, kadang-kadang kita memang sinonim kalau kita tak sihat ni dengan sup. Kalau masyarakat Melayu mungkin sup ayam, kalau masyarakat India dengan sup rasamnya, masyarakat Cina dengan sup herbanya. Dan kadang-kadang kalau kita mungkin bagi mereka yang berpengalaman dalam pantang ke ataupun mereka yang sakit dan sebagainya, selepas mereka keluar daripada hospital dan sebagainya, dalam tempoh proses penyembuhan ni kebiasaannya kita akan diberi sup. Ini saya nak kongsikan antara yang sempat dibaca di laman sesawang internet ini. Sejarah membuktikan bahawa sup ayam dianggap sebagai menu mujarab untuk menyejukkan badan. Ini kerana pada abad ke-10, Avicenna, seorang pakar perubatan Parsi, juga mengakui tentang keajaiban sup, yang mana mereka percaya sup ayam sesuai diambil oleh mereka yang mengalami hemorrhoids dan juga kusta peringkat awal. Dan menurut kajian yang dijalankan oleh Dr. Stephen Renaud dari Universiti Nebraska, campuran kandungan sup ayam mempunyai nutrien dan vitamin yang mampu memperlahankan aktiviti sel darah putih. Jadi dia boleh mengurangkan keradangan. Bukannya kita saja reka-reka, memang adalah khasiat-khasiatnya tu sebenarnya. Hebat ibu-ibu kita ni kan? Okey. Apa kata kita terus saja ke menu kita yang pertama. Tetamu kita dah bersedia pun di talian, Puan Iswati Ishak, untuk berkongsi dengan kita demo tom yam kepala ikan. Wow, tom yam kepala ikan. Assalamualaikum Puan Iswati. Waalaikumsalam. Okey. Baik, saya harap Puan boleh mendengar kami dengan jelas dan okey, baik. Jadi Puan, okey, demo tom yam kepala ikan. Mungkin boleh ceritakan mengenai resepi anda ini. Okey, mungkin nampak macam ada sedikit masalah dengan talian kita. Kalau kita kebiasaannya kan Farin, kalau tom yam ni orang biasa dengar tentang tom yam campur ke, tom yam ayam ke, tom yam daging. Mungkin jarang-jarang kita dengar tentang tom yam kepala ikan. Kalau Puan Iswati lainnya dah pun okey sekarang ni, jelas. Stabil. Okey. Dan mungkin kan juga kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita. Dan kalau kita tak perasan, kita sebut tom yam, jarang-jarang kita sedar yang tom yam tu sebenarnya sup. Betul tak? Sebab tu bila cakap pasal sup ni, dia ada pelbagai. Sebab saya kata tadi lah, hari ni kita ada sup Itali, sup Thailand, sup Jepun. Sup cair, sup dan pekat. Dan kini kita nak terbang ke mana ni? Ke Itali. Terima kasihlah. Hari ni banyak tempat awak bawa saya pergi. Okey. Kita mungkin akan menghubungi Puan Iswati sebentar saja lagi. Tapi kita bersama dengan Chef Amirul Azhar terlebih dahulu untuk demo tortellini cream soup. Assalamualaikum Chef Amirul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jelas suara Chef Amirul. Okey. Ya, saya. Tortellini cream soup. Sup Italiano ini. Silakan Chef Amirul. Okey, so kalau kita tengok, kalau pasti ramai pun yang tahu, sup ni dia ada banyak kategori. So hari ni saya bawa resepi yang berlainan sikit lah. Okey. So hari ni saya bawa pasta sup. Okey, so tortellini sebenarnya adalah sejenis pasta yang dalam dia tu ada inti cheese. Dia bentuk dia macam cincin tu kan? Dia macam bulat kan? Betul. Okey. Chef, mungkin Chef boleh kongsikan juga kepada para penonton, sebab kebiasaannya kalau kita di Malaysia ni, sup-sup yang kita masak sendiri ni lebih kepada clear soup ataupun sup yang kita panggil apa clear soup tu? Sup cerah. Jernih lah. Tapi kalau clear soup kan, kalau di Italy ni dia lebih kepada creamy dan pekat ni. Apa perbezaannya sebenarnya Chef? Okey, untuk creamy soup tortellini ni, saya menggunakan base tomato sauce. Okey. So base tomato sauce yang digabungkan dengan krim dan sedikit parmesan cheese. So sup ni dia tak terlalu cair dan tak terlalu pekat, dia just nice. Dan juga antara yang wajib minyak zaitun selalunya kalau Itali ni. Okey, untuk sup ni saya tak menggunakan minyak zaitun, tapi saya menggunakan basil oil. Basil oil ni basil.
Yes, so basil oil ni, basil ni adalah salah satu herb yang sangat sesuai dengan tomato. Okey. So, Yes. mungkin kerana aromanya, mungkin Yes, chef betul, kan? betul. Aha. Dia lebih kurang orang kata apa, pairing lah, pairing. Macam Okey. tu. Inilah orang kata dalam kuali bertemu jua kan, antara tomato dan juga basil tu. Okey chef, mungkin boleh kongsikan juga, tadi ada beberapa bahan yang telah pun dipotong dan mungkin chef boleh kongsikan satu persatu apakah antara cara-cara untuk membuatnya. Okay, first of all, kita saute dulu kita punya onion holland dan carrot. Dan kalau perasan tadi, saya ada masukkan herbs, thyme dan rosemary untuk dapatkan dia punya aroma tu. Okey. Selepas tu, kita terus masukkan cherry tomato kita. Okay, sebab apa saya masukkan carrot dan onion terlebih dahulu? Sebab saya nak keluarkan kemanisan daripada veggie tu tadi. So, selepas tomato cherry kita dah lembut, kita teruskan masuk tomato sauce kita. Selepas tu, kita boleh flip lah. Kalau chef ni dia suka flip, dia saute pan kan, dia tak menggunakan spatula untuk kacau. Okay, so selepas tu kita teruskan masuk air lebih kurang dalam 200 ke 250. It depends pada kuantiti, banyak mana yang you all nak pakai, banyak mana yang you all nak serve kan. Okay, selepas tu teruskan masuk kita punya krim kita. Krim apa tu chef? Krim yang putih tu chef kan? Digunakan krim apa Yes, tu? betul. Itu whipping cream. Whipping cream. Ataupun cooking cream. Okey, baik. Okay. So selepas tu kita masukkan terus kita punya tortellini pasta yang sedia direbus dah tadi. Selepas tu kita teruskan masuk chicken powder, garam. So garam yang saya gunakan ni kalau perasan garam yang colour pink. Saya guna Himalayan garam yang lebih sihat. Okey. Okay. So selepas tu saya masukkan black pepper dan akhir sekali saya masukkan parmesan cheese. Okey. Untuk Chef, memekatkan sup tu. Yes. nak tanya juga, kalau kebiasaannya sup ni sering kali dikaitkan dengan menu orang yang kurang sihat ataupun orang yang nak jaga berat badan. Tapi Betul. kalau kita lihat menu yang chef kongsikan ni kan, dari segi penggunaan bahan-bahannya ada cream cheese, ada sup sedap. Sedap betul kan? Tapi kalau kita ikut dari segi diet seimbang tu, adakah sesuai juga sebenarnya sup ini untuk kita jadikan salah satu menu hidangan untuk pengambilan makanan sihat kita? Betul, boleh juga sebab walaupun sup yang saya hidangkan ini adalah sup yang kategori heavy lah sebab dia cream sup kan, tetapi bahan-bahan yang saya menggunakan adalah bahan-bahan yang sihat-sihat. Betul. Tomato cherry. Tomato cherry kita tahu kebaikan dia adalah untuk orang kata apa, memuluskan kulit ni. Kan? Lepas tu kita ada carrot, kita ada onion, and then kita ada herbs. Overall adalah makanan ni dia heavy tapi dia adalah makanan yang sihat. Yang seimbang. Yes, dan Betul-betul ada tu kalau saya tengok ada proteinnya. seratnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Okey chef, ini soalan jujur daripada chef. Tadi chef sebut masukkan sos tomato. Saya takut penonton-penonton tersilap dan tak faham. Kata sos tomato nanti kan dia ambil sos tomato dalam botol dia masukkan dia jadikan sup ni pula. Sebenarnya tomato puri ke ataupun sos tomato apa? puree. Tomato puree ataupun pomodoro sauce. Kalau dalam bahasa terms of culinary, pomodoro sauce. Okey. Dan kalau kita lihatlah orang Itali, kebiasaannya orang Melayu kata gu kan, gunya dimakan dengan roti. Apakah jenis-jenis roti selain daripada French toast ataupun French bread tu, apa antara jenis-jenis roti yang sesuai? Kalau lah kan kita dah ada tortellini kat dalam tu kan. Betul. Kalau katalah tekak kita ni still nak makan yang ada gabungan Sekali makan dengan nasi. nak makan nasi boleh ke? Okay, so kalau macam sup tadi, kalau perasan the ending of the video, saya letakkan satu hiasan iaitu hirisan roti. So hirisan roti itu adalah daripada mantau ban. Dia jenis daripada macam pau. Tetapi selepas kita dihiris, kita bake dia sekejap, dia akan jadi crispy. Tak semestinya sup ni tak semestinya kita serve dengan garlic bread kan. Kita boleh makan juga dengan croissant. Macam-macam jenis roti lagi kita boleh makan. Kalau pasang kat situ yang tajam-tajam sikit tu kan, yang tu adalah hirisan daripada mantau ban yang saya bake. Okey. Tapi berbalik kepada soalan Faharin tadi, boleh ke makan dengan nasi? Boleh je. Nasi saya rasa sebab kalau untuk creamy soup, untuk pendapat saya lah, personal tak berapa sesuai sangat. Nanti sebab dia akan lebih muak. Betul. Nasi tu dia lebih berat lah, lebih berat. Kan? Ya, lebih berat. Okey, chef, di penghujung bersama dengan chef ini kita nak chef kongsikan Instagram chef. Bagaimana kalau kita nak menjengah-jengah agaknya?
Okey, so kalau nak dapatkan resepi ataupun teknik-teknik memasak, bolehlah pergi ke, first saya nak bagi tahu untuk Instagram tempat saya bekerja lah. Sebab saya sebagai executive chef untuk The Place by Deco. Boleh terus pergi ke FB kita, The Place by Deco. Dan personal saya adalah Amirul Azhar. Amirul AZR. Okey. Chef, memang Chef akan kongsikan pelbagai jenis resepi ke dekat Instagram Chef? Selalunya kat story je. Okey. Nanti lepas Terima kami kasih follow, sekali pakat lagi. follow ramai-ramai. Terima kasih kita ucapkan kepada Chef. Okey. Farin, kita dah tahu tentang serba sedikit cara untuk kita buat tortellini cream soup ni. Ini juga boleh memberi idea dan juga inspirasi kepada anda. Kalau dah bosan kan tak tahu nak hidangkan apa untuk ahli keluarga, anak-anak, nak ajar anak-anak kita ni untuk makan sayur. Betul, kan? kita boleh campurkan dalam sup dan mereka boleh makan. Yang penting kita buat secara kreatif dan juga sedap. Okey, kita dah bercerita mengenai sup dan sebagainya. Ada banyak lagi kisah sup ini yang mungkin kita tak tahu. Apa kata wartawan kita Syifa ada menyediakan laporannya. Kita saksikan. Silakan. Sup berasal dari bahasa Sanskrit iaitu su dan po yang membawa maksud nutrisi yang baik. Lazimnya, sup merupakan salah satu makanan yang akan dicari terutama pada musim sejuk. Ia juga sering dinikmati ketika demam dan kurang selera makan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Renat Bo dan rakan-rakan, sup ayam dipercayai mampu mencegah infeksi berpunca daripada virus demam selsema. Namun, tahukah anda, kandungan air yang tinggi dalam semangkuk sup boleh membuat anda cepat kenyang? Selain itu, ramai yang berpendapat sup ketam mampu membantu merawat demam denggi. Lain pula kisahnya di negara China. Sup kelawar menjadi antara makanan yang paling disukai oleh masyarakat di sana sehinggakan ianya menjadi satu budaya. Walau bagaimanapun, ada beberapa kajian mengatakan bahawa wabak COVID-19 ini mungkin berpunca daripada sup kelawar. Buat masa ini, penyiasatan lebih mendalam masih dijalankan untuk mengesan asal-usul wabak itu. Itu dia ada yang mengerikan juga. Okey. Dan mungkin sebenarnya inilah kita kongsikan dari awal tadi kan ada banyak sup-sup yang juga sinonim ataupun amalan-amalan. Nah, kita dah biasa amalkan ibu bapa kita kan dah memang kalau biasa anak demam buatkan sup ayam. Apa sahaja yang dapat orang kita menggembirakan dan juga menyembuhkan anak-anak ini. Dan kita nak berbalik kepada sup tom yum ikan kelapa. Tom yum kepala ikan. Okey, kita sekali lagi bersama dengan Puan Iswati Ishak di atas talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Fiza. Jelas kita dengar suara Puan Iswati sekarang. Okey. Tom yum kepala ikan ni satu makanan tom yum yang sinonim dengan Thailand lah. Okey, Puan Iswati, apa resepi-resepinya? Apa menariknya ni? Silakan. Okey, kali ni saya nak resepi sop merah. Okay, jadi bahan-bahannya tu kita gunakan stok ayam. Okey. Dan tulang ayam, lepas ada bawang putih, lemak merah tu semua kita jadikan apa? Kita jadikan bahan asas dia lah. Okey, antaranya Farid, kita kongsikan kepada penonton apa yang kita dapat saksikan. Kita ada bawang tadi, kita ada air limau, ada tadi tu itu ada sos ikan. Kepala ikan lah hero-nya. Okey. Okey, kalau kepala ikan apa yang sesuai ni Puan Iswati? Yang kali ni saya gunakan kepala Okey, sambil kita cuba untuk dapatkan Puan Iswati sekali lagi Fahrin kan. Ini sempat kita kongsikan antara bahan-bahan yang kebiasaannya diguna pakai lah untuk membuat tom yum. Lepas tu tom yum ni ada dua jenis. Ada tom yum merah, ada tom yum putih. Jernih tadi kan? Putih. Okey, tom putih, tom merah. Okey, itu yang tentang tom yum. Kita cuba dapatkan Puan Iswati sekali lagi. Tetapi sebenarnya ada satu lagi jenis sup yang kadang-kadang orang suka makan cicah dengan roti. Tapi sup tu mesti pekat-pekat. Ini sup apa ni? Macam kejap lagi kita nak bersama kan sup tulang sup tulang. Okey, tapi selepas ni selalu bila cakap tentang sup ni, saya sebenarnya ada satu soalan kepada mereka yang penggemar ataupun pemasak sup. Boleh komen di Facebook bagi jawapan pada saya. Perlu ke kita nak buat sup ni kita nak wajib kita pakai sup bunjut tu?
Kalau tak pakai tak apa ke? Dan kenapa kalau kita nak pakai dan memilih untuk tidak? Saya rasa itu cita rasa. Kalau macam saya sendiri, saya suka buka dan saya tumis. Tapi ada setengah orang dia tak nak rempah-rempah tu orang kata bercampur dan bersepah dalam periuk tu kan. Jadi pakai sup bunjuk tu mungkin lebih menyenangkan. Okey, kita sekali lagi nak tanya kepada Puan Iswati tadi, dah sempat tengok cili padi dimasukkan ke dalam periuk tu kan. Pedas Okey, apa lagi yang kita perlukan untuk terus kita buat tom yum kepala ikan kita ni? Okey, kita boleh pasti kita masukkan dalam didih tu kan, masukkan kepala ikan. Okey. Jadi bila dah masuk kepala ikan tu, kita masukkan ni lah bahan-bahan yang lain, gula. Okey, tak mengapa mungkin agak kurang jelas, tapi saya pasti bagi mereka yang memang tukang masak ataupun penggemar makanan Thai, melihat kepada bagaimana Puan Iswati ni menyediakan tom yum kepala ikan ni memang cukup menarik. Dan bahan-bahan, kalau saya tengok selalu kalau tom yum pedas, masam mesti ada. Kena cukup lah pedas, masam, masin, manisnya. Kalau kita lihat tadi bahan-bahan yang Puan letakkan adalah seperti macam kita mesti kena ada sos ikan. Tom yum kan, paste tom yum tu sendiri. Kemudian dan kalau kita lihat sekarang ni apa yang dimasukkan adalah sayur-sayuran. Contohnya cendawan. Cendawan ni memang cukup sinonim tau dengan tom yum. Kalau tom yum campur ke, dan kalau saya sendiri Farin pergi ke kedai, tom yum cendawan ni antara menu kegemaran saya lah. Betul. Cuma saya yang ini kita nampak yang sedap, tapi kadang-kadang ada yang kadang-kadang saya pergi kedai, bila saya order tom yum, sampah banyak dalam tu. Maksud apa banyak serai. Tapi sebenarnya serai, lengkuas, itu memang antara bahan-bahan yang orang kata kalau kita masak tom yum wajib ada, yang memang sangat sedap lah. Dia akan menaikkan lagi aroma tom yum tu. Dan kalau kita lihat tom yum yang dimasak oleh Puan Iswati ni lebih kepada tom yum merah, sebab diletakkan tadi ada cilinya kan, cili paste-nya. Dan ada juga orang yang selain daripada meletakkan orang kata perahan air limau tu, ada orang yang mencampurkan sedikit asam jawa. Ni kalau kita lihat ini dimasukkan sos ikan tadi tu. Ini antara kalau ada heronya kepala ikan, ni heroinnya lah. Kadang-kadang orang terlupa. Dan lagi satu yang menyedapkan, kadang-kadang ada setengah orang direbus dengan akar daun ketumbar. Tu yang bau dia tu memang naik. Dan kita boleh rasa ataupun hidu aroma tom yum yang sedap itu. Okey. Baik, di penghujung tu diletakkan apa tu Farin? Penyediaan tom yum tu saya nampak ialah tomato, daun limau purut. Dan saya kira ini juga tipsnya sebenarnya. Kadang-kadang ada setengah orang dia buat tom yum, dia dah masukkan daun limau purut tu awal-awal. Tapi sebenarnya kalau kita masukkan terlalu awal, tom yum kita tu boleh jadi pahit. Betul tak Puan Ismawati? Daun limau purut tu kita masukkan hampir di akhir ni lah. Hampir di akhir tu. Alhamdulillah. Okey, Puan Ismawati, dia kalau dah alang-alang line kita pun dah lebih stabil sekarang ni. Okey, boleh kongsikan ada dimasukkan sama ada susu ataupun santan tu? Yang putih tadi tu. Santan. Diletakkan santan. Ini kadang-kadang ada setengah orang memang dia akan meletakkan sedikit santan untuk menaikkan lagi rasa dan juga aroma tom yum tu ya. Dan daun ketumbar juga diletakkan. Sekali kita masukkan Baik. Okey. Itu tak hasilnya. mengapa. Mungkin kita kurang bertuah sikit nak mendengar secara langsung. Mungkin taliannya kurang jelas. Tetapi apa-apa pun sekiranya anda nak melihat resepi tersebut, bolehlah ke Instagram Puan Iswati, iaitu Iswati164. Sila di laman Instagram beliau untuk dapatkan resepi-resepi, termasuklah kepala ikan ni, tom yum kepala ikan ni. Dan saya kira walaupun tak berkesempatan untuk kita disebabkan oleh kekangan line kita yang kurang stabil, InsyaAllah Puan Iswati akan kongsikan resepi hari ini di laman sawang Instagram beliau, iaitu Iswati164. Dan ini tips jugalah kan, kalau orang nak masak tom yum macam Puan Iswati letakkan tadi, dah mendidih tom yum tu baru dimasukkan santan. Betul lah, ini letak kat hujung-hujung semua. Nak elakkan rasa pahit. Jadi kita kena letak hujung-hujung daun limau purut tu dan juga baik. Santan tu. Itulah PKP ni. Kalau bukan PKP, kami dah bawa Puan Iswati datang lah. Tunjuk demo tu sebenarnya. Okey, tapi tak apa, boleh pergi follow Instagram Puan Iswati164. Farin, ini yang kita cakap tadi tentang sup tu.
Awak Saya tahu suka tak? suka. Saya kan kadang-kadang memang ada satu, kalau saya memang penggemar sup. Jadi saya memang ada masa akan pergi cari sup ni untuk makan. Lagi-lagi kalau macam tengah sesema ataupun rasa sakit kepala. Kan saya memang akan cari sup. Dan antaranya sup yang berempah. Betul. Jadi, Encik Abdul Razak Arsyad akan bersama dengan kita sekarang untuk berkongsi dengan kita tentang demo sup tulang biryani. Wow. Ini ramai dah terliur ni. Assalamualaikum Encik Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, demo sup tulang biryani ni Cik Razak satu yang istimewa. Jadi, kongsikan dengan kita keistimewaan dan kesedapan sup tulang biryani ni. Silakan. Okey. InsyaAllah kalau hello. Ya, saya. Silakan. Okey. Kalau sup tulang biryani ni memang jarang orang buat. Tapi rasanya memang padu antara sup Melayu dan sup mamak. Tapi rasa dia insyaAllah memang sedap. Kalau makan dengan nasi, dengan roti, dia sangat berbeza rasa dia. Oh, memang padu ni. Tak sabar nak tahu. Mungkin boleh dikongsikan antara bahan-bahan asas yang diperlukan lah kalau kita nak buat sup tulang biryani ni. Okey, kalau bahan-bahan asas dia memang kita perlukan set rempah tumis, minyak masak, bawang besar hiris, bawang kecil yang dikisar bersama halia dan bawang putih. Dan yang paling penting rempah biryani 80 gram. Oh, okey. Itu yang paling penting. Dan samping tu hari ini kita masak dengan 1 kilo tulang rusuk lembu. Okey, Cik Razak nak tahu, nak tanya sebab tadi Cik Razak kata ni resipi yang jarang-jarang kan. Adakah ni sebenarnya resipi ciptaan sendiri, resipi keluarga ke, ataupun daripada mana dapat inspirasi idea untuk buat resipi sup tulang biryani ni? Okey, pasal sup ni sebab saya adalah seorang tukang masak dan pengusaha caterer. Tapi oleh kerana majlis perkahwinan tertangguh banyak dan saya ada banyak stok rempah biryani. Saya fikir macam mana nak buat dengan ni. Jadi saya fikir cuba saya nak buat. Bila saya cuba, memang rasa dia sangat padu. Saya boleh katakan pengalaman saya sebagai tukang masak selama 12 tahun saya dah buat macam-macam sup. Tapi bila gunakan rempah biryani ni, memang dia lain dari yang lain. Wow. Okey, dan kalau saya dapat lihat di visual kita ni, tulang rusuk tadi tu adakah kita perlu masak terlebih dahulu, rebus terlebih dahulu ataupun kita masak sekali dekat dalam kuali tu? Okey, sebenarnya ada dua cara nak masak daging ni. Sama ada kita rebus dulu atau kita terus masak. Tapi pendekatan saya gunakan terus masak. Cumanya kalau masak sup, tulang, daging dan kambing, kita perlu bersabar. Masa yang kita ambil memang lama. Kena kita 2 jam untuk dia masak dengan sempurna. Untuk dia empuk orang kata tu bagi empuk. daging Dan dia lembut. bila dia empuk, bila kita masak secara terus macam ni, rasa dia sampai ke dalam. Okey, tengok ni pun memang nampak ya Allah tuanku dah terliur. Sebab tengok dia punya tekstur sup tu Pekat memang tu. pekat dan wow, sangat menarik. Ya, Tapi dia Cik Razak nak tanya juga kan, macam tadi Farin tanya tentang cara kita nak lebur sekali daging tu ataupun kita masak asing. Tapi walaupun menu kita hari ini adalah sup tulang biryani, tapi bagi orang yang mungkin dia tak suka ataupun tak gemar ataupun tak boleh ambil daging, kalau dia nak tukarkan kepada ayam, adakah sesuai? Jadi ke tak agaknya? Boleh. Sama je. Dia maknanya kalau ayam tak sampai 1 jam, kita dah boleh makan. Okey. Okey, mungkin soalan akhir saja. Cukup menarik bila Cik Razak kata tadi, okey, sup mamak lain, sup Melayu lain. Jadi bila disatukan, sebenarnya apa perbezaan? Kalau ramai yang tak tahu, orang yang biasa makan dia tahu. Sebenarnya sup mamak macam mana, sup Melayu ni macam mana? Kalau sup orang Melayu, dia memang agak cair lah sikit. Tapi kalau sup mamak, biasanya dia akan campur kacang dal, dia ada campuran tepung jagung. Itu sebab pekat. Sebab itu kalau sup mamak memang paling sesuai makan dengan roti je. Dia sebab dia pekat. Kalau sup Melayu ni kadang-kadang orang suka hirup begitu saja. Makan dengan sambal kicap. Oh, sedapnya tadi sambal kicap tu. Sebab itu saya letakkan sambal kicap tu. Okey. Baik. Cik Razak, mungkin penonton-penonton teringin bukan saja nak mempelajari ataupun nak melihat tentang sup tulang biryani ni, tetapi antara menu-menu lain yang turut dikongsikan oleh Cik Razak, kalau boleh dikongsikan laman saluran Facebooknya. Okey, FB saya Sajian Ayahanda Catering dan FB personal saya Abdul Razak Arsyad. Ada ambil tempahan ke? Ya, saya memang catering orang kahwin dan sekarang kita buat online business. Untuk sup ni lah.
untuk sup ni pun ada dan nasi biryani adalah masakan yang paling utama kami. Baik, Cik Razak, jangan terperanjat kalau lepas habis siaran ni Fiza yang akan buat tempahan tu. Okey, terima kasih sekali kepada Cik Razak untuk demo sup tulang biryani. Okey, dah macam-macam sup kita akan berehat seketika, tapi sekembalinya nanti Fiza akan berkongsikan satu lagi sup dari Jepun. Okey, kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini.